Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayatun Dini binti Muhammad Nazri, pemegang kad matrik C20A1568. Saya memilih tajuk senjata tradisional dan senjata tradisional yang telah dipilih adalah keris. Asal usul dan sejarah keris. Keris merupakan salah satu senjata sekaligus ia telah menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Keris ini berasal dari perkataan Jawa, ngeris, yang bermaksud menikam atau menusuk. Keris merupakan senjata pendek Austronesia iaitu kumpulan penduduk yang terdapat di Oceania dan Asia Tenggara yang digunakan untuk mempertahankan diri, menjadi alat kebesaran diraja dan ia juga dianggap unik bagi masyarakat Melayu di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan dan Brunei. Seterusnya, keris lazim dipakai oleh orang Riau, Bugis, Jawa dan Bali sebagai pelengkap busana mereka. Kemudian menyebar ke kawasan lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, Filipina Selatan, Singapura dan Thailand Selatan. Mengikut dokumentari daripada Discovery Network, logam yang menghasilkan keris pertama adalah dibuat daripada lava gunung berapi. Ada juga yang mengatakan keris dulu-dulu dia terbuat daripada batu meteor yang jatuh dari langit dan menggambarkan kesatuan manusia dan Tuhan. Seterusnya, bagi teori kewujudan keris. Gerald B. Gardner dalam bukunya Keris and Other Malay Weapon yang diterbitkan pada 1936, keris merupakan senjata tikam pada zaman prasejarah yang terbuat daripada tulang ikan pari. Proses untuk membuat keris tersebut adalah memotong tulang ikan pari pada pangkalnya, kemudian dibalut kain pada tangkainya untuk dijadikan pemegang sehingga dapat digenggam dan mudah dibawa ke mana-mana. Seterusnya, teori kewujudan keris bagi tokoh kedua iaitu Griffith Wilkins muncul pada abad ke-14 dan ke-15 Masihi sebagai perkembangan daripada sejarah senjata tombak, iaitu senjata yang lazim digunakan oleh suku-suku yang tinggal di Asia dan Australia. Daripada mata lembing, ia telah lahir jenis senjata tikam yang lebih pendek dan kemudiannya dikenali sebagai keris. Dipengaruhi oleh budaya perunggu yang berkembang di Dongson. Kembangan senjata keris ini adalah lanjutan daripada jenis senjata penusuk pada zaman perunggu. Senjata tikam pada zaman itu berbentuk menyerupai manusia, berdiri pada gagangnya yang menyatu dengan bilahnya. Seterusnya, kepercayaan bagi keris. Terdapat beberapa kepercayaan seperti keris mempunyai semangatnya yang tersendiri. Malah jika mengikut amalan Melayu tradisional, ia perlu diasapkan terutamanya pada malam Jumaat. Yang kedua, menurut Discovery Network, keris dibersihkan secara ritual iaitu sebenarnya adalah untuk melindungi ia daripada karat dengan menggunakan limau nipis dan akhir sekali keris itu akan diasapkan menggunakan kemenyan. Yang ketiga, ada juga sesetengah mereka yang menyifatkan keris ini mempunyai pengaruh psikologi yang kuat dalam kehidupan, kepercayaan dan amalan harian. Yang keempat, menjadikan keris ini sebagai barang keramat yang sakti dan dihormati sehingga membawa kepada pemujian. Yang kelima, keris ini mempunyai dan dipercayai wujudnya unsur-unsur fizik seperti semangat, keramat, roh dan sebagainya. Aktiviti ritual yang mereka lakukan terdiri daripada amalan pantang larang. Yang terakhir, mereka mempercayai amalan-amalan yang dilakukan pada senjata keris itu merupakan amalan nenek moyang mereka yang asli dan diperturunkan turun-temurun sejak dahulu lagi. Seterusnya, bagi reka bentuk keris. Keris mempunyai beberapa reka bentuk pada bahagian badan dan hulunya.
Bahagian hulu tajung atau pemegang keris yang dikategorikan sebagai ukiran arca tu memaparkan figura dewa, jelmaan burung berparuh yang dikatakan mempunyai pengaruh Hindu. Selain itu, reka bentuk di hulu keris ini menggambarkan kekuatan dan kekuasaan senjata itu sendiri dan ia biasanya diperbuat daripada perdu atau tunjang kayu. Seterusnya pada bentuk badannya sedikit bongkok dengan leher dan kepalanya condong ke sisi serta diukir dan hiasi dengan motif yang halus dan rumit. Bilah keris bengkang bengkok kerana adanya mengatakan bahawa keris ini bukanlah untuk memotong macam pisau atau pedang tetapi ia adalah untuk menikam. Bentuk yang beralun pada keris itu dinamakan luk. Bilangan luk yang terdapat pada keris selalunya bilangan yang ganjil kerana ia dikatakan dipadan dengan ciri-ciri keislaman seperti rukun Islam yang mempunyai 5 perkara, bilangan keliling tawaf wakaf mempunyai 7 dan rukun sembahyang mempunyai 13 dan jumlah sembah solat 5 waktu adalah 17. Seterusnya bagi fungsi keris. Fungsi keris pada zaman dahulu adalah senjata untuk mempertahankan diri. Manakala pada zaman ini, keris banyak dijadikan sebagai perhiasan di rumah, pejabat serta dipakai untuk melengkapi pakaian rasmi dalam majlis-majlis tertentu seperti majlis diraja. Yang kedua, keris ini dijadikan sebagai satu simbol pertahanan dan kekuatan diri terutamanya pada bangsa dan masyarakat Melayu. Yang ketiga, sebagai sumber kekuasaan. Keris dijadikan perangkat adat istiadat yang melambangkan kekuasaan, kewibawaan, kedaulatan seseorang raja atau sultan sesebuah negeri. Misalnya, keris tajung dan penyalang adalah keris rasmi Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Malaysia. Seterusnya, keris telah menjadi perantara perbomohan dan perubatan kerana keris dipercayai mempunyai mistik, juga dianggap azimat. Keris seringkali digunakan sebagai perantara iaitu berisi, berkhadam, bercahaya dan sebagainya. Seterusnya, si keris adalah sebagai keris cenderamata. Cenderamata antara kerajaan, misalnya dalam hikayat Hang Tuah, Sultan Melaka menerima dan menghadiahkan keris kepada negeri-negeri sahabat dan juga taklukannya. Dan akhir sekali, keris ini adalah sebagai persilatan, digunakan sebagai senjata utama dalam pertarungan seni silat bela diri Melayu Nusantara seperti silat gayung, silat cekak dan lain-lain lagi. Terdapat beberapa bahan dalam pembuatan keris, antaranya besi tawar, besi baja dan jenis besi lain yang terpilih untuk dibuat bilah. Bagi peralatan pula, peralatan yang digunakan untuk membuat adalah tukul besi ragum, besi pelapik untuk menempa dan dapur pembakar besi. Proses pembuatan keris adalah yang pertama, selepas menebang pokok, perlu menggunakan beliung untuk tarah atau bersihkan permukaan kasar kayu. Yang kedua, tengok saiz bilah sama ada keris itu boleh dipadankan dengan sarung dan kemudiannya boleh dipadankan dengan hulu ataupun tidak. Yang ketiga, sesudah menentukan saiz keris, potong kayu menggunakan gergaji dan tarah serta kikis untuk haluskan permukaannya. Yang keempat, gunakan kertas pasir untuk memperhaluskan lagi permukaan kayu dan selepas itu spray, clear dan kemudian ukir sebelum melakukan finishing spray supaya tahan lebih lama dan tidak pecah. Serta tambahan, ukiran yang biasa diukirkan pada keris adalah motif bunga kemuning dan awan larak, manakala untuk hulu keris pula ukiran anak ayam teleng, Jawa demang, tapak kuda dan patah tiga antara yang popular. Sekian, terima kasih.